Terima kasih Yang Hormat Tuan Yang Di-Pertua. Persoalan berkenaan dengan harga padi dan faktor-faktor yang mempengaruhi harganya telah pun dijelaskan sebelum ini. Walau bagaimanapun, ingin ditegaskan sekali lagi bahawa kerajaan hanya menetapkan harga minimum, iaitu sebanyak RM750 setiap tan metrik. Namun harga maksimum tertakluk kepada harga pasaran. Harga padi tidak boleh ditetapkan pada harga yang sama bagi semua tempat pengeluaran padi. Ini adalah kerana kualiti padi yang dikeluarkan di setiap kawasan berbeza disebabkan faktor-faktor seperti sistem pengairan, penjagaan dan penggunaan bahan input pertanian seperti baja, racun dan sebagainya. Apabila harga padi tidak dikawal, ianya akan mengelak persaingan dalam pasaran dan sudah pasti pesawah akan berusaha untuk mengeluarkan padi yang berkualiti tinggi. Jika harga padi dikawal, maka dikhawatiri akan menjejas kualiti padi yang dihasilkan kerana jaminan harga yang sama di semua kawasan. Untuk makluman, harga padi bagi musim 2 2009 dan musim 1 2010 berdasarkan kepada harga di pintu kilang adalah di antara RM980 sehingga RM1,380 setiap metrik tan. Purata harga padi pada kedua-dua musim tersebut adalah sebanyak RM1,134 setiap tan metrik. Jumlah ini adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga minimum padi yang ditetapkan pada kadar RM750 setiap tan metrik. Oleh sebab itu, kerajaan tidak bercadang menaikkan harga minimum tersebut kerana pesawah telah mampu menjual padi pada harga yang lebih tinggi. Dengan mengambil kira bantuan input subsidi yang disediakan oleh kerajaan sebanyak RM2,000 satu hektar, kerajaan telah menetapkan GMP bertujuan membela nasib petani sekiranya harga padi jatuh dan mengelak pesawah mengalami kerugian yang teruk. Ini jelas menunjukkan bahawa keprihatinan kerajaan dalam membela nasib pesawah. Bagi mengelak pesawah meningkatkan pengeluaran padi, kerajaan telah menetapkan sasaran pengeluaran padi 10 tan, iaitu memperkenalkan skim intensif peningkatan hasil di dalam rancangan Malaysia ke-9 yang bertujuan mengelak pesawah supaya berusaha untuk meningkatkan hasil dan pendapatan. Insentif sebanyak RM650 akan diberi kepada pesawah berdaftar yang mencapai sekurang-kurangnya 1% peningkatan hasil. Untuk pesawah yang berdaftar yang berjaya mencapai hasil purata 10 tan metrik berat padi pada setiap hektar. Insentif bonus 10 tan metrik setiap RM650 akan diberi bagi setiap keluasan sawah yang berdaftar. Untuk makluman yang berhormat, sebanyak 40 juta telah diperuntukkan untuk program ini dan pesawah yang berdaftar akan menjual padi di kilang padi yang berdaftar layak untuk menerima insentif tersebut. Jangkaan jumlah peserta untuk program ini adalah seramai 108,043 orang. Sementara itu, dalam aspek menghasilkan harga beras yang sentiasa konsisten dan standard, kawal selia harga dan mutu beras yang dikawal oleh kerajaan adalah bagi beras tempatan sahaja, manakala beras import tidak dikawal oleh kerajaan. Mutu beras pula dipantau dari aspek tahap peratus hancur supaya beras yang dijual di pasaran mendapati Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dan peraturan-peraturan yang telah dibuat di bawahnya. Pada masa ini, harga beras super tempatan mengikut grade adalah seperti berikut. Grade ST15 ialah di antara RM1.65 hingga RM180 1 kilo mengikut zon. Grade ST10 RM2.40 sekilo, ST5 RM2.60 1 kilo.
Tidak ada sekatan bagi pemindahan padi di antara negeri-negeri. Petani-petani boleh menjual di mana-mana negeri untuk mendapat harga yang lebih baik. Walau bagaimanapun, permohonan permit membawa keluar padi daripada satu negeri ke satu negeri perlu dibuat daripada kawal selia bagi tujuan mengawal pemindahan supaya menstabilkan pasaran dan bertujuan memastikan pengelang tempatan mendapat bekalan padi yang mencukupi. Untuk maklumat yang berhormat, pada tahun 2010 sehingga 30 Jun 2010, sebanyak 7,325 permit pindah padi antara negeri telah dikeluarkan oleh pihak kementerian. Berkenaan peranan Bernas, kerajaan pada masa ini sedang mengkaji dan membuat penilaian terhadap prestasi Bernas, sama ada untuk menyambung atau menamatkan konsesi tersebut pada tahun 2011. Kajian dan penelitian prestasi adalah berdasarkan kepada komitmen Bernas dalam melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai perjanjian penguasaan LPN yang telah dikaji semula. Antara peranan dan tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh Bernas adalah seperti berikut. Yang pertama, menyediakan dan menyelenggara stokpil sebanyak 92,000 tan metrik dalam satu masa. Yang kedua, bertindak sebagai pembeli terakhir daripada pesanan dan harga minimum terjamin. Yang ketiga, memastikan kestabilan harga beras. Yang keempat, mengurus bayaran subsidi harga padi kepada sawah. Dan yang kelima, membantu pengilang padi Bumi Putra. Sekiranya konsesi Bernas disambung, kerajaan akan menetap KPI kepada pihak Bernas untuk melaksanakan obligasi sosial mereka. Sekian, terima kasih.